Teori perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi sebagai satu variasi dari cara hidup yang telah diterima kerana adanya perubahan kondisi geografi, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Terdapat beberapa tokoh yang telah memperkenalkan teori perubahan sosial. Yang pertama ialah George Homan, yang kedua Peter Brown, yang ketiga Emerson dan yang keempat Thibaut and Kelly. Tokoh yang pertama yang telah memperkenalkan teori perubahan sosial adalah George Homan. Beliau telah memperkenalkan teori ini pada tahun 1961 dan tahun 1979. Tokoh yang kedua iaitu Peter Brown. Dia telah memperkenalkan teori perubahan sosial pada tahun 1964 dan 1987. Dan diteruskan oleh tokoh yang ketiga iaitu Emerson pada tahun 1962, 1972A, 1972B dan yang terakhir adalah Thibaut and Kelly iaitu pada tahun 1959 dan tahun 1998. Kisah di sebalik penciptaan teori perubahan sosial. Asal-usul teori pertukaran sosial bermula pada tahun 1958 di mana ahli sosiologi Amerika George Homan menerbitkan sebuah artikel berjudul Perilaku Sosial sebagai Pertukaran. George Homan telah merangka kerangka yang dibina berdasarkan gabungan behaviorisme dan ekonomi asas. Yang kedua, menurut Peter Brown, dia menyedari bahawa pergaulan antara individu cenderung teratur menjadi struktur yang kompleks sering dilembagakan untuk mengabdikan organisasi di luar jangka hayat manusia. Seterusnya adalah perspektif teori perubahan sosial. Terdapat 4 perspektif iaitu pasca positivis, interpretif, kritis dan normatif. Pasca positivis iaitu perubahan sosial membawa kesan yang baik kepada perubahan dari zaman ke zaman kerana setiap masyarakat akan mengenali perkara baharu dari masa ke semasa. Interpretif, berdasarkan interpretif, teori perubahan sosial telah dijelaskan maksudnya dengan terang dan sesuai dengan keadaan. Kritis. Teori perubahan sosial dari aspek kritis pula dapat menjelaskan bahawa terdapat masyarakat yang tidak dapat menerima perubahan sosial. Yang terakhir, normatif. Berdasarkan normatif, teori perubahan sosial wajar dilakukan kerana dapat mengukur tahap penerimaan masyarakat terhadap perubahan sosial. Idea utama teori perubahan sosial. Pertukaran sosial adalah kos dan ganjaran. Ini bermaksud bahawa perbandingan kos dan ganjaran mendorong keputusan dan tingkah laku manusia. Kos adalah akibat negatif dari keputusan seperti masa, wang dan tenaga. Manakala ganjaran adalah hasil positif pertukaran sosial. Prinsip teori perubahan sosial. Teori perubahan sosial mencadangkan bahawa individu akan membuat keputusan berdasarkan hasil tertentu. Sebagai contoh, mereka akan mengharapkan keuntungan, ganjaran, hasil positif dan faedah jangka panjang yang paling banyak. Mereka juga akan memilih pertukaran yang menghasilkan keselamatan, persetujuan sosial dan kebebasan yang paling banyak. Sebaliknya, mereka juga akan memilih alternatif yang mengakibatkan kos, akibat dan penolakan sosial paling sedikit. Oleh itu, setiap keputusan pertukaran sosial boleh menjadi keputusan yang kompleks yang memerlukan orang itu menilai kos dan ganjaran yang berbeza. Di bawah teori perubahan sosial, terdapat 4 teori yang akan mengembangkan cerita tentang teori perubahan sosial. Yang pertama ialah teori siklus, yang kedua teori evolusi, yang ketiga teori konflik dan yang terakhir teori fungsional. Teori evolusi. Teori evolusi telah diperkenalkan oleh 3 orang tokoh iaitu Pierre Exemplar, Auguste Comte, Emily Durkheim. Teori evolusi telah menjelaskan bahawa jangka masa yang lama dalam sistem masyarakat. Ia menceritakan bahawa perubahan sosial telah berlaku disebabkan oleh perubahan cara orang mengatur, sistem kerja, corak pemikiran dan perkembangan sosial. Teori ini juga jarang menimbulkan konflik kerana perubahannya perlahan dan cenderung tidak disedari. Teori siklus. Teori siklus telah diperkenalkan oleh tokoh yang bernama Hungers. Teori siklus menceritakan tentang perubahan sosial seperti roda yang berputar.
Perubahan zaman adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan oleh manusia dan tidak dapat dikendalikan oleh sesiapa pun. Sebagai contoh, seseorang berusaha untuk mencegah perubahan sosial dari berlaku tidak akan dapat dilakukan kerana perubahan sosial seperti sifat yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Teori konflik. Teori konflik telah diperkenalkan oleh tokoh Karl Marx. Teori konflik telah menjelaskan bahawa perubahan sosial terbentuk kerana konflik dan ketegangan yang berlaku dalam masyarakat. Biasanya, ianya akan berlaku dalam bentuk pertembungan seperti kelas pemerintah akan bertembung dengan masyarakat yang tertindas. Orang yang berada di kelas bawah mahukan perubahan atas nama keadilan. Sekiranya memang perubahan yang diinginkan berjaya, maka pada akhirnya masyarakat yang terbentuk akan hidup tanpa pembahagian kelas. Teori yang terakhir ialah teori fungsionalisme. Teori fungsionalisme diperkenalkan oleh tokoh Pearson dan William Ogburn. Teori ini telah menceritakan tentang ketidakpuasan masyarakat terhadap keadaan sosial semasa adalah penyebab utama kepada perubahan sosial yang berlaku. Ia dapat dirasakan oleh semua anggota masyarakat dan sebilangan daripada mereka tidak mahukan perubahan. Sekian, itu sahaja tentang teori perubahan sosial. Terima kasih.